hospital. Dalam hati dia dah lupa dah dosa daripada mak dia. Yang dia ingat, dia nak jumpa mak dia nak ajak mak dia pergi jalan-jalan. Lepas UPSR kan? Lepas UPSR nak pergi enjoy. Dia tak tahu lagi ni. Sebab tak ada orang bagi tahu. Dia kat hospital, tak ada telefon masuk, tak ada handphone pun tak ada, semua tak boleh. Dia sampai je rumah, dia keluar je pintu kereta, dia buka pintu kereta, dia terus lari masuk rumah, dia agak-agak dia jerit apa? Mak! Sampai nak keluar, nak tekak. Tapi tak ada suara jawab. Tapi dia ada dapat bau. Dia bau. Ni bau mak ni. Ni bau mak. Ayah, mak mana? Bau ada. Ayah dia tiba meremang bulu roma. Mak? Mak kamu, dia dah balik. Tapi dia terus pergi rumah atuk kamu. Rumah atuk kamu kan dekat Sepang. Ayah dia tak boleh nak cakap, nak bagi tahu dia. Ayah dia tak sampai hati nak bagi tahu dia yang mak dia dah tak ada. Ayah, ya ke? Alamak, mak saya tak cakap awal-awal tadi. Lepas kita terus pergi Sepang. Ayah ni pun. Ish. Dia masih lagi perangai macam tu. Naik kereta, sepanjang perjalanan dia cakap dengan ayah dia. Tak sabarlah jumpa mak, nak ajak mak pergi jalan. Ayah dia dah macam sebab lah ni. Macam mana nak bagi tahu, macam orang nasib baik aku dah bagi tahu dengan atuk dia, suruh bagi tahu dia. Ayah dia terpaksa minta tolong atuk dengan nenek bagi tahu kat dia yang mak dia dah tak ada. Kemudian sampai aja rumah nenek dia, buka je pintu kereta, lari masuk rumah nenek dia. Apa dia buat? Jerit nama mak dia. Mak. Sekali lagi dia bau mak dia. Mak kita ada bau special, betul tak? Dia bau mak dia. Ini atuk dia datang, nenek dia datang, dia bagi tahu Siti, tolong duduk kejap. Siti duduk kejap, atuk nak cerita. Waktu tu atuk dia cerita dari A sampai Z. Daripada mana berlakunya benda tu, Siti dengar dia tak percaya. Apa? Mak dah mati? Atuk ni biar betul. Atuk ni main-main ke apa ni? Nak kenakan Siti ke apa ni? Tadi masa Siti masuk, Siti bau mak tau. Siti bau mak ada, mesti ada. Ayah dia sekali lagi meremang bulu roma. Dia tak percaya tau, atuk ni dia bagi tahu mak dia dah tak ada. Dia dengar perkataan mati, ni tipuan ni. Sebab dia otak dia ketal, otak dia keras. Fikiran dia tak percaya. Dia kan gagak hitam. Dia pergi dekat bilik nenek dia, cari. Dia pergi dapur, dia cari. Dia buka, dia pergi bilik air, dia cari. Mana ni? Tadi ada bau. Mana ni? Kemudian ayah dia dah tak sampai hati tengok anak macam tu. Ayah dia pergi dekat Siti, ayah dia peluk Siti. Siti, ayah minta maaf, sepanjang minggu ayah tahan tak nak bagi tahu Siti. Ayah tak sampai hati, takut pelajaran Siti terganggu. Sebab mak dah minta ayah berjanji yang UPSR Siti mesti dapat top. Kalau Siti tahu mak dah tak ada, mesti Siti akan terganggu. Bila balik pun ayah tak sampai hati, ayah minta tolong atuk dan nenek bagi tahu. Ayah pun tipu juga. Kalau betul mak dah tak ada, tunjukkan kubur. Macam tu punya penangan dia, punya kental ni semangat dia. Maka dia pun pergi, ayah dengan nenek dengan atuk dia bawa Siti pergi ke kubur. Semakin sampai dengan tempat kubur, ini betul-betul ni berlakon apa ni? Takkan mak menyerok kat tempat kubur pula. Dia masih tak percaya. Sampai kat kubur, dia tengok tanah yang masih merah. Dia tengok tertulisnya nama mak dia, Siti Kalsum. Dia terduduk. Waktu tu dia sedar yang dunia dia dah berakhir. Waktu dia sedar yang mak dia dah tak ada. Waktu dia sedar, dia nak pegang tangan mak dia pun dah tak boleh. Dia nak peluk mak dia, jangan kata. Dia nak minta maaf dengan mak dia, tak boleh. Dia paling ke ayah dia, ya ayah, betul ke ni ya? Ayah tahu tak ayat terakhir saya cakap kat mak apa? Apa dia? Ayat terakhir saya cakap kat mak, saya benci mak ayah. Mak tak cakap ke? Ayah dia waktu tu baru sedar, baru faham kenapa mak dia cakap, ya Allah, betul ke Siti? Patutlah sebelum mak meninggal, mak cakap, mak maafkan Siti. Rupa-rupanya mak dah tahu Siti akan menyesal macam ni. Ayah dia peluk Siti, menangislah teresak kat situ. Cakaplah macam mana, ya Allah, keluarkanlah mak aku dari kubur. Sekali saja aku nak pegang dia, aku nak peluk dia, aku nak cinta dia, aku nak janji dengan dia, aku nak jadi anak yang baik, aku nak berubah, aku nak belajar bersungguh-sungguh, aku nak berjaya sampai besar, aku nak tua sama-sama dengan mak. Nangislah, nangis darah pun mak takkan keluar. Maka itulah hikmah kejadian. Mak dia ditarik nyawanya oleh Allah supaya Siti berubah, supaya Siti diselamatkan daripada kumpulan gagak hitam yang menjadi punca, yang mungkin jadi punca. Dia lebih rosak, dia lebih teruk.
Itulah caranya. Sebab Siti semakin hanyut, semakin hanyut, semakin hanyut. Maka saya tanya sekarang ni, kalau kamu berada di tempat Siti, saya tak nak kamu, kita bukan nak berdoa. Saya cakap, sebelum kamu berada dalam keadaan macam tu, sebelum kamu menjadi teruk macam tu, kamu berubahlah. Kamu jadilah anak yang baik. Kamu kena boleh bercakap dengan bangga. Hari ini saya dengan bangganya mengatakan, saya bukan macam Siti. Saya anak yang baik. Saya hebat. Saya anak yang soleh dan soleh. Macam saya cakap tadi, jangan tunggu kamu gagal. Jangan tunggu kamu jatuh. Jangan tunggu kamu ditimpa satu masalah yang besar, baru kamu nak menyesal. Maka waktu itu, kalau kamu dah tak boleh tarik masa, kamu dah tak boleh ubah masa melampau kamu, sekaranglah masa untuk berubah. Kamu ada 199 hari, 198 hari untuk kamu berubah jadi pelajar yang cemerlang. Kamu berubah sekarang. Sebab saya nak bagi tahu kamu, satu-satunya cara yang paling mudah nak bagi mak kamu gembira, mak kamu bangga, mak kamu suka, selesalah mak kamu rasa, ya Allah, bertuahnya aku dapat anak yang rajin belajar. Bukan yang periksa hebat, yang rajin saja dah cukup. Anak yang rajin tolong, rajin belajar, rajin dengar cakap, itu yang mak dengan ayah nak. Sebab bila kamu amalkan tu, kamu akan dapat apa yang kamu nak. Faham ke tak faham? Itu yang saya nak kongsikan dengan kamu hari ni. Saya harap kamu dapat pengajaran daripada cerita Siti.